Baiklah, video kali ini saya akan ceritakan tentang buaya si penunggu sungai. Tunggu selepas ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Selamat datang ke channel Ali Bosku. Baiklah, channel ini banyak menyediakan video-video yang menarik. Jadi jangan lupa untuk subscribe dan tekan butang loceng untuk update video-video yang terbaru. Jadi guys, video kali ini saya akan ceritakan tentang buaya si penunggu sungai. Jadi, orang tua-tua dahulu berpendapat bahawa buaya ni dia bukan sahaja seekor haiwan biasa, tapi dia adalah penunggu sungai. Kadang-kadang dia orang mandi di tepi sungai dia tidak akan kacau. Tapi sampai satu saat apabila orang-orang yang berada di sungai tersebut membuat sesuatu benda yang salah, maka dia akan membalas dendam dan akan makan orang tersebut. So, sejauh mana kebenaran bahawa buaya ini penunggu sungai? Wallahu alam. Apa-apapun, jom kita dengar cerita ini. Ceritanya bermula apabila Pak Mail. Pak Mail, dia ada sejarah dengan seekor buaya, di mana dia telah digigit buaya. Walaupun dia tidak mati dimakan buaya, tapi dia telah digigit buaya menyebabkan kaki sebelah kanannya terpaksa dipotong dan hidupnya menjadi cacat dan kudung. Jadi hidupnya terseksa lah, ya, dia tidak sudah normal seperti biasa kerana kakinya telah putus. Jadi dia hanya bergantung kepada tongkat dan kerusi roda lah. Jadi dia tidak boleh kerja seperti biasa. Hidupnya sudah tidak normal seperti manusia biasa, tidak boleh bekerja, ya, mau pergi mana-mana pun dia rasa sudah macam kekurangan. Kalau kita manusia biasa pun, kalau kita rasa kaki kita putus sebelah pun, kita akan rasa rendah diri dan kira cacat selama-lamanya, dan kita boleh dikategorikan sebagai orang kurang upaya. Jadi Pak Mail dia nekat ingin membalas dendam dengan buaya tersebut. Dia telah nekat tanam niat ingin membalas dendam buaya yang telah makan, yang menyebabkan kaki dia putus dan menyebabkan dia cacat seumur hidup. Dia sudah nekat, kata orang mau balas dendam lah. Ya, balas dendam, apa-apapun terjadi dia mau juga balas dendam untuk membunuh buaya tersebut. Tapi dia tidak tahu bagaimana, ya. Dan ada seorang anak buahnya si Jafar. Jafar ni dia kasihankanlah Pak Mailnya, hidup kemurungan, stres, ya. Hari-hari dia berceritakan ingin balas dendam dengan buaya tersebut, ingin membalas dendam dengan buaya tersebut. Jadi Jafar pun bertanyakanlah dengan pakciknya sekiranya dia inginkan pertolongan, dan dia menawarkan diri untuk menolong. Dia beritahulah, Pak Mail, saya tahu Pak Mail stres lah, dan saya tahu niat Pak Mail ingin balas dendam dengan buaya tersebut. Jadi Pak Mail, saya ada satu cadangan. Si Jafar ni bagi cadangan lah. Dia cakap, saya kenal satu bomo siam, ya, dia boleh selesaikan masalah Pak Mail ni. Dia boleh seru semula buaya tu datang jumpa kita, dan kita akan bunuh buaya tersebut. Jadi bila si Jafar ni offer untuk membalas dendam dengan buaya tersebut, jadi Pak Mail pun bersemangat. Jafar, dia cakap, aku sudah lama berdendam dengan buaya tersebut. Aku sudah tidak tahan dengan hidup begini, yang dia menyebabkan aku begini. Aku mesti balas dendam dengan buaya tersebut. Si Jafar pun dia cakap, baiklah, kalau Pak Mail betul-betul niat ingin balas dendam, saya akan aturkan, ya, perjumpaan dengan bomo siam tersebut. Jadi beberapa hari kemudian akhirnya anak buahnya si Jafar ni pun bawa Pak Mail jumpa bomo siam tersebut. Jadi bomo siam ni bagi tahulah kerja ni memang agak bahaya, dan bomo siam tersebut tahu bahawa buaya tersebut adalah penunggu sungai tersebut. Dan menurut bomo siam tersebut, buaya tersebut bukanlah seekor buaya biasa,
tapi ia adalah jelmaan jin. Pak Mail sudah tidak kira. Dia cakap, jelmaan jin kah? Yang pasti aku mau bunuh buaya tu. Okay, geram betul. Lepas tu Pak Mail tanyalah. Dia cakap, macam mana kita mau balas dendam dengan buaya tersebut? Bomo Siam tu pun ceritakanlah. Untuk membunuh buaya jadian ini, buaya penunggu ini, kita perlukan seekor ayam kampung warna hitam. Ayam kampung warna hitam kita sembelih dan kita akan jadikan dia sebagai umpan. Dan bila sudah kita umpan buaya tu, okey, kita akan gantung, dan apabila dia melahap buaya tu, di situlah kita akan cucuk dengan bulu runcing. Bulu runcing, bulu. Banyaklah selalu kita dengar cerita P. Ramlee kan, cucuk tapak kakinya dengan bulu runcing. Ya, bulu runcing ni dikatakan salah satu cara untuk membunuh penunggu ataupun jin. Jadi itulah syarat yang diletakkan oleh Bomo itulah. Kita mesti gunakan ayam kampung, ya, ayam kampung dan bulu runcing. Jadi si Japar ni pun carilah ayam kampung. Memang ayam kampung hitam ni agak sukar untuk dicari. Mereka berusahalah cari di kampung sebelah. Memang sukar untuk dijumpa. Namun akhirnya kata orang, ya, berkat usaha dan kesabaran, akhirnya si Japar ni jumpalah juga ayam kampung. Okey, ayam kampung yang memang besar lah ayam tu. Jadi Bomo tu pun apa lagi? Dia cakap, ayam sudah ada, bulu sudah ada. Jadi apa lagi? Kita pergi ke sungai tersebut. Jadi berdebar-debarlah, ya, Pak Mail ni berdebar dengan ada dendam kesumatnya, ingin membalas dendam. Jadi mereka pun naiklah satu perahu menuju ke tempat di mana Pak Mail, ya, diterkam oleh buaya tersebut. Jadi mereka pergi awal lah, sebelum maghrib. Bomo tu cakap, kita kena pergi sebelum maghrib, sebab maghrib nanti baru dia akan timbul. Jadi Bomo Siam tu pun pergi ke tempat Pak Mail diterkam, dan memang berhampiran dengan satu bulu di tepi sungai. Jadi Bomo tersebut pun ambil satu bulu, kemudian dia ikatkan tali dan letakkan ayam kampung, ayam hitam kampung yang sudah disembelih, digantungkan. Jadi selepas tu mereka bersembunyi berdekatan dengan bulu tersebut. Jadi mereka pun tunggulah buaya tu timbul. Tunggu, sampailah masuk waktu maghrib. Maghrib, tunggu, tidak datang juga. Dong cakap kan, kenapa buaya ni tidak timbul? Bomo tu pun sabar. Benda ni kita perlukan ketenangan dan kesabaran. Jadi Bomo tu cakap, jangan disangka air yang tenang tidak ada buaya. Walaupun nampak air tu tenang, tapi kadang-kadang dia akan timbul. Jadi ayam tu masih lagi tergantung di tengah-tengah sungai itu, dan darah ayam yang disembelih itu masih mengalir untuk umpan buaya tersebut. Jadi Pak Mail cakap, dia tidak akan timbul, kita dekat sedikit dengan ayam tersebut. Jadi bila dia timbul, kita terus cucuk dengan bulu runcing. Jadi mereka pun tunggu hingga masuk waktu isyak, masih belum nampak kelibat buaya tersebut. Lepas tu Pak Mail pun tanyalah, Bomo, macam mana ni? Dia cakap, belum ada lagi ni. Jadi Bomo tu pun cuba baca mentera lah, ya. Entahlah apa mentera yang dia pakai, kan, kaprum kap adalah baca-bacanya, ya. Marang kapur marang skeper. Okey, baca. Tidak lama kemudian mereka terdengar macam bunyi air yang blup. Di situ Bomo tu cakap, dia sudah datang. Dorang pun tunggu melihat ayam yang tergantung tersebut. Tunggu. Tiba-tiba timbul satu buaya besar dan ngap, keadaan menjadi gelap. Penglihatan Pak Mail terus hitam, gelap, gelita, langsung tidak nampak apa-apa, dan dia tidak tahu apa yang terjadi. Dan rupa-rupanya Pak Mail
telah pengsan dan mereka semua tidak tahu apa yang terjadi selepas itu. Apabila Pak Mail buka mata, dia tengok dia sudah berada di tepi sungai. Dia tengok sebelah kirinya, anak buahnya si Japar terbaring tidak sedarkan diri. Dan bila dia lihat sekeliling, dia nampak Bomo Siam tu tengah mengheret buaya yang besar tu ke tepi sungai. Dan dia lihat juga bulu runcing tu menyucuk di bawah mulut buaya tembus ke atas. Dan Bomo Siam tu pun cakap dengan Pak Mail, kerja kita sudah selesai, semua sudah tamat, jom kita pulang. Dan mereka, Pak Mail lihat perahu mereka sudah terbalik, ya. Dan Bomo tu minta tolong saya, terbalikkan semula perahu ni. Jadi Pak Mail dan Bomo tu putarkan semula bot mereka dan sedarkan anak buah Japar tu untuk naik dan pulang. Dan buaya tu dibiarkanlah di tepi sungai itu oleh Bomo tu. Dan Bomo tu cakap, kita biarkan saja buaya tu di situ. Kurang-kurangnya buaya tersebut sudah mati. Kita tidak boleh bawa pulang, ya, sebab takut nanti buaya penunggu-penunggu sungai yang lain akan marah dengan kau lagi. Jadi guys, barulah lega hati Pak Mail kerana akhirnya dapat membalas dendam dengan buaya tersebut. Barulah dia rasa hidup dia kembali dan rasa lega lah kerana dapat membalas dendam dengan buaya tersebut. Jadi guys, itulah dia kisah buaya si penunggu sungai. Bagi saya lah, ya, untuk menyelesaikan jumpa Bomo itu adalah satu benda yang kurafat. Kalau boleh janganlah guys. Kalau ada serangan buaya di tempat kamu di Sungai Ika, jumpalah Jabatan Perhilitan, minta durang tembak. Senang cerita, Jabatan Perhilitan akan ambil inisiatif untuk tembak buaya yang kalau ada mencederakan orang ataupun membunuh orang. Itu lebih selamat berbanding kau jumpa Bomo, kerana ia boleh memberi risiko kepada kau lagi. Okay guys, jadi setakat itu sahaja cerita saya tentang buaya si penunggu sungai. Kita akan berjumpa lagi di video akan datang. Jadi jangan lupa untuk subscribe dan tekan butang loceng untuk update video-video yang terbaru. Teruskan sokongan kepada channel saya. InsyaAllah kita akan capai kepada 100,000 subscribe. Jumpa lagi. Assalamualaikum.